Assalamualaikum guys, welcome back. Pesan orang tua, kerana pulut santan binasa, kerana mulut santau kau merasa. Siapa yang tak kenal dengan Azwan Ali aka Diva AA yang meletup The Vast? Mulut main cakap lepas, sekali diusik dibalas berdas-das, duit berkepuk-kepuk satu bas. Kau sekolah tak? Kau SLP lepas tak? Sebelum ni kita boleh nampak dan juga kita boleh dengar bermacam-macam statement daripada Azwan Ali ni, yang mana dia memang sangat-sangat berani bagi statement, sampaikan dia tak berhenti maki even pada adik-beradik dia sendiri. Tapi untuk beberapa lama Azwan Ali tiba-tiba senyap. At least ikut radar akulah, sebabnya kalau kata Azwan Ali ni, dia akan sentiasa ada statement-statement ataupun dia akan ada benda-benda yang dia akan komen, tak kisahlah pasal isu semasa ke, ataupun let's say macam sekarang ni kita baru lepas PRN, pilihan raya, yang mana Azwan Ali ialah antara selebriti yang memang kuat berkempen ataupun kritik mana-mana politician yang dia tak berkenan. Sekali rupa-rupanya ada sebab kenapa Azwan Ali tiba-tiba dia kurang bagi statement. Baru-baru ni Azwan Ali dedahkan yang dia sebenarnya terkena sihir dan sekarang ni dalam proses untuk berubat. Sebelum ni Azwan Ali ada maklumkan yang badan dia rasa macam panas-panas, seolah-olah macam dipanggang, dan benda tu berlarutan dan juga berlaku berulang kali, sampaikan dia sendiri pun tak tahan dan tak tahu bila benda ni nak berhenti. Sebenarnya Diva sakit. Sakit. Kalau bicara tanya sakit tu memang sakit lah. Tergamak lah orang kata kan. Kenapa mesti marah sangat dengan saya? Memang saya mula jahat, saya akui. Memang saya whatever, tapi tak payah sihir pun. Thank you so much for doa. Sebab doa ni yang very mendoakan Diva. Itu dia bonus. Seperti sangat, I cannot walk, I cannot jalan, badanku macam dibakar-bakar. Terbaru Azwan Ali ada berkongsi satu video dekat Twitter dia ataupun X platform dia, yang mana dekat situ kita boleh nampak yang Azwan Ali tengah berubat dengan pengamal perubatan tradisional, yang mana kita boleh tengok juga dia cuba untuk menahan sakit sampai merengkuk badan dia. Dan kalau ikutkan coverage dan juga laporan daripada satu portal hiburan iaitu Hip Glam, diorang kata pengacara sensasi Azwan Ali berkongsi video ketika menerima rawatan alternatif Islam dengan seorang ustaz di Melaka sebelum diberitahu telah 100% pulih daripada disihir. Pertama sekali, aku tak boleh terima kalau ada orang kata ataupun aku sendiri aku tak boleh nak cakap padan muka. Ini semua salah sendiri, sebabnya mulut tak jaga. Aku sendiri pun tak berapa suka dengan mulut dan juga adab Azwan Ali ni, tapi pada aku, orang yang hantar santau pada Azwan Ali tu perangai dia sebenarnya lagi teruk daripada Azwan Ali. Bagi aku, orang macam ni sebenarnya dia tak ada telur, dan dia punya level sebenarnya lagi rendah daripada Bang Jad. Dan aku nasihatkan kepada korang semua, jangan pula kita cakap padan muka dekat Azwan Ali, sebabnya apa yang berlaku ni, orang yang buat benda ni semua sebenarnya dia dah pun berlaku syirik. Dan dekat sini aku nak kongsi sikit lah dengan korang. Kalau benda-benda berkaitan dengan santau, berkaitan dengan sihir ni sebenarnya memang sangat-sangat dekat dengan personal life aku. Apa yang Azwan Ali rasa, aku yakin sama je perasaan dia macam mana yang ayah aku rasa. Benda ni aku dah cerita banyak kali dah, tapi aku yakin yang sahabat-sahabat kita dekat sini ada yang baru join, baru subscribe, ada yang baru tengok video aku, dan mungkin ini video kali pertama yang korang tengok, makanya aku ceritakanlah balik pada korang. Setakat ni dah lebih 20 tahun dah keluarga aku kena santau. Cuma sekarang ni Alhamdulillah dia kurang sikit lah berbanding dengan tahun-tahun dulu, especially pada 10 tahun pertama. Aku pernah tengok dulu muka ayah aku menggelupas kulit tu, dan juga dia punya muka dia tu keluar merah-merah, dan dia selalu mengadu yang dia panas. Itu belum masuk lagi badan gatal-gatal dan juga rasa macam terkena miang buluh dan senang terluka. Dia sekejap baik, lepas tu nanti dia punya sakit tu dia datang balik. Dan dekat sini bila ada statement yang mengatakan bahawa Azwan Ali dah sembuh 100%, bila kata dah pergi berubat tu, aku tak percaya dan aku tak terima bulat-bulat, sebab maafkan aku, tapi perkara ni, benda ni tak semudah macam tu. Bila kata kau kena sihir, bila kata kau kena gangguan, benda-benda tu, akar-akar tu dia sebenarnya masih lagi melekat pada badan kau, walaupun katanya dah dikeluarkan daripada badan.
kan. Dan sebenarnya akar-akar tu walaupun ada sikit, tapi sebenarnya dia boleh tarik lagi gangguan-gangguan yang lain, yang mana gangguan tu tak semestinya datang daripada orang yang hantar kau, tapi mungkin daripada gangguan-gangguan makhluk halus yang dia tengok kau, dia tahu okey, dia ni dah pernah kena dah, jadinya mudah untuk aku masuk dan mudah aku untuk rasuk. Tapi benda ni bukanlah kata tak boleh nak dijauhkan. Dia boleh dengan syarat dia bukan pasal kita pergi jumpa bomoh, bukan kita pergi jumpa pengamal rawatan tradisional ke, tapi semua ni insya-Allah boleh sembuh dengan izin Allah daripada diri kita sendiri. Pertama sekali, apa yang aku nampak, kita kena beriman kepada Allah. Maksud beriman tu ialah kita percaya dengan kuasa Allah dan tak ada kuasa dekat dalam dunia ni yang boleh mengatasi kuasa Allah. Dan kalau Allah berkehendakkan, sampai kiamat pun takkan ada santau yang akan melekat dekat kita. Kita kena percaya yang Allah akan sentiasa lindung kita daripada benda-benda macam ni. Yang kedua, of course, bersolat lah. Make sure jaga solat dan jangan tinggal. Ketiga, banyakkan aktiviti-aktiviti keagamaan ataupun amal, sebab benda-benda ni semua dia boleh tarik aura positif masuk ke dalam badan kita dan dia boleh kurangkan aura negatif ataupun dia boleh nyahkan aura negatif tu daripada badan kita. Yang mana aura-aura negatif ni lah sebenarnya yang boleh tarik gangguan-gangguan tu untuk datang dan ganggu kita. Sebab apa tahu? Bila kita ni ada aura negatif, kita akan berfikir benda-benda yang buruk. Kita akan fikir macam, oh kita ni lemah, kita ni itu ini semua, dan benda tu dia akan masuk ke dalam mindset kita. Dan bila kata kita punya daya tahan kita punya pemikiran kita tu lemah, makanya waktu tu lah senang makhluk lain untuk rasuk kita. Keempat, kita kena sentiasa pastikan yang kita ni berada dalam keadaan wudu, especially waktu kita tidur. Kelima, cover bahagian-bahagian, contohnya kaki dan juga dada. Make sure bila kita tidur, kita jangan bagi bahagian-bahagian ni terdedah. Dan yang keenam, jaga mulut dan jaga hubungan kita dengan manusia lain. Pada aku lah kan, pada siapa yang buat khianat pada Azwan Ali, aku nasihatkan, tariklah balik apa yang korang buat tu dan pergilah bertaubat. Apa yang korang buat ni sebenarnya dah jauh menyimpang, dan sementara korang masih hidup, mohonlah keampunan daripada Allah, dan semoga Allah ampunkan dosa syirik dan juga kurafat yang korang dah buat. Kalau betul lah kan, kalau kata korang tak puas hati dengan Azwan Ali, apa kata korang open challenge, sama ada korang bertinju ke, bersilat ke, benda semua ke, asalkan open, man to man. Korang lah kan, korang boleh jual tiket, korang boleh datang, korang boleh dapat untung. Ini baling batu sembunyi tangan. Apa yang kau dapat, satu haram pun tak dapat. Siap tempah tiket pergi neraka lagi. Betul. Pada Azwan Ali, semoga bertabah. Mungkin juga apa yang terjadi ni satu dugaan ataupun peringatan daripada Allah. Sebab apa? Sebab Allah sayang dan dia nak Azwan Ali berubah ke arah yang lebih baik. Dan yang penting, lebih dekatkan diri dengan Allah SWT. Yang penting, aku nampak Azwan Ali ni sebagai seorang yang bijak dan sangat-sangat berilmu. Jadinya aku harap gunakanlah ilmu, gunakanlah kebijaksanaan tu untuk bagi manfaat kepada peminat, kepada masyarakat, kepada netizen. Jadi contoh yang baik dan tinggalkanlah mulut-mulut laser kan, benda semua tu. Mungkin kita nampak kita cool, mungkin kita nampak kita ni one of a kind, mungkin kita nampak yang kita ni open, kita nampak yang kita ni carefree dan juga yang sewaktu dengannya. Tapi benda ni sebenarnya lebih memudaratkan kita dan juga masyarakat luar. Aku sangat-sangat yakin Azwan Ali tahu apa yang dia buat ni sebenarnya boleh bawa pengaruh negatif kepada orang lain. Anyway, dekat sini aku nak tanya dekat korang, pernah tak korang kena apa-apa gangguan? Tak kisahlah santau ke, benda semua ke, cuba korang komen dekat ruangan bawah ni. Dan akhir kata pepantun, bagaimana hati tak galau, andai tuan jauh di rantauan, asal dengki hantar santau, ikut nafsu lupakan Tuhan. Dan kalau korang suka konten yang ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay, so thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Assalamualaikum guys. YouTube ada fungsi baru iaitu Super Thanks. Siapa yang nak belanja aku kopi, korang boleh tekan butang Super Thanks kat bawah ni. Korang belanja aku RM6 je. So kalau sesiapa yang nak belanja aku kopi, bolehlah tekan Super Thanks ya. Anyway, terima kasih sangat-sangat untuk sokongan korang. Assalamualaikum. Mas